Standard Chartered Malaysia menjangkakan Bank Negara Malaysia BNM akan menaikkan kadar dasar semalaman OPR kepada 3% daripada 2.75%. Frima penyelidikan itu berkata pertumbuhan kukuh, kadar inflasi yang tinggi dan meluas akan mendorong dasar moneteri selanjutnya yang lebih ketat. Jawatan Kuasa Dasar Moneteri akan bermesyuarat hari ini dan esok sebelum angka rasmi akan diumumkan. Dan bagi mengulas lanjut, kita bersama Dr. Afzan Nizam Abdul Rashid, merupakan Ketua Jabatan Ekonomi dan Pendidikan KWSP. Terima kasih kerana sudi bersama kami, Doktor. Ya, sama-sama Ina. Doktor, tidak lama lagi kadar OPR akan diumumkan. Jadi adakah angka 3% ni adalah suatu kepastian untuk mesyuarat kali ini dan adakah ia bersesuaian dengan data ekonomi semasa dan paling penting, adakah ia mampu membendung kadar penggunaan sekaligus mengawal inflasi? Bagaimana, Doktor? Okey, saya melihat bancian yang dibuat oleh pihak Bloomberg. Saya perhatikan rata-ratanya para penganalisis ekonomi melihat bahawa OPR ni bakal dinaikkanlah. Cuma ada seorang saja yang mengatakan kadar OPR itu akan dikekalkan, tapi majoritinya menjangkakan berlaku kenaikan sebanyak 25 mata asas yang membawa OPR tersebut ke paras 3%. Jadi itu sedikitlah orang kata tu bancian yang dibuat oleh pihak Bloomberg dan apa yang diperhatikan oleh para penganalisis secara umumnya. Okey, berkenaan dengan justifikasi ataupun orang kata tu kenapa perlu naik dan sebagainya, seperti yang saya biasa selalu katakan, selalu saya kongsikan, kita perlu melihat sifat OPR tersebutlah, kerana kebiasaannya dia akan mengikut orang kata tu suasana ekonomi yang berlangsung pada ketika itu. Kalau kita lihat pada tahun 2011 sehinggalah sebelum COVID-19, 2019 katakan, jajaran ataupun pergerakan OPR itu sekitar 3% ke 3.5% lah. Itu selepas orang kata itu berlaku kejutan ekonomi pada tahun 2008, 2009 dan 2010 disebabkan krisis subprima. Tapi apabila ekonomi itu telah pulih, maka itulah satu jajaran ataupun satu orang kata itu range yang dianggap normal bagi OPR. Jadi kita sekarang bergerak dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang orang kata tu telah pun mencatatkan satu pertumbuhan yang baik pada tahun lalu. Kalau 9 bulan yang pertama tahun 2022 saya kira telah melebihi 9%. Jadi kalau kita melihat angka sedemikian rupa dan dibandingkan pula dengan OPR yang sekarang ini masih lagi kekal dalam sekitar 2.75%, sudah pasti momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat dan dibandingkan pula dengan OPR yang masih dianggap rendah, sudah pasti suatu bentuk pelarasan perlu dilaksanakanlah. Kemudian persoalan seterusnya, kalau tak naik apa berlaku? Jadi itu juga perlu kita fahami juga ya. Kalau kita tak naikkan, kita biarkan kadar OPR itu rendah untuk tempoh yang lama, dan terutamanya apabila telah pun berlaku orang kata tu kegiatan ekonomi yang lebih aktif, kita risaukan ataupun kita bimbangkan mungkin berlaku aktiviti pengambilan risiko yang berlebihan. Contoh, disebabkan kadar OPR yang mungkin dianggap rendah untuk tempoh yang lama, maka mungkin akan wujud satu insentif untuk meminjam dengan secara berlebih-lebihan. Terutamanya baik di kalangan isi rumah maupun di kalangan para peniaga lah. Jadi maksudnya berlaku orang kata tu ketidakseimbangan bagaimana wang ataupun wang tunai itu diagihkan dan apabila OPR itu diletakkan pada kadar yang rendah dalam keadaan ekonomi telah pun orang kata tu mencatatkan suatu pertumbuhan yang tinggi, maka ini mungkin antara risiko yang mungkin boleh berlaku. Jadi saya kira kita perlu fahami kenapa sifatnya dan apa akan jadi kalau OPR itu dikekalkan untuk tempoh yang masa yang lama. Baik, seperti yang doktor cakapkan tadi bahawa ada kesan dengan kenaikan kadar OPR, iaitu kita harus lihat sifat OPR itu sendiri dengan keadaan ekonomi semasa dan juga kita harus juga teliti apabila kadar OPR ini tidak naik, di mana ia akan berlaku ketidakkeimbangan, di mana ia ekonomi kita sekarang dikatakan akan menjadi tidak stabil dengan banyak pinjaman. Tapi kita majoriti analisis juga mengatakan Fed masih lagi agresif dalam menaikkan kadar. Adakah kita expecting kadar OPR akan lebih tinggi dari paras sebelum pandemik, iaitu seperti doktor cakap 3 hingga 3.5%, dan bersediakah isi rumah dan perniagaan terutama kita dengan paras ini? Okey, memang
kadar faedah yang ditetapkan oleh pihak Federal Reserve di Amerika Syarikat tu saya boleh katakan sebagai trendsetter lah. Namun ia bukanlah orang kata tu suatu bentuk uh, hubungan yang mutlak lah. Maksudnya kalau dia naik, kalau kadar yang banyak, kita pun kena naik dalam jajaran yang sama. Tidak semestinya. Tapi saya akui memang dia merupakan satu bentuk trendsetter lah. Walau bagaimanapun, yalah kita perlu orang kata tu cakna tentang trend tersebut. Benar ia akan menimbulkan sedikit kerisauan lah. Tapi pasal tu saya sebutkan tadi, ekonomi negara kita dah pernah pun melalui orang kata tu suatu kadar ataupun tahap OPR yang melebihi 3%. Paling tinggi pun 3.5%, itu pun tahun 2006 hingga 2007. Tetapi selepas GFC ataupun Global Financial Crisis, dia punya range tu sekitar 3% hingga 3.25%. Dan ekonomi kita masa tu masih lagi mencetakkan pertumbuhan yang baik sekitar 5% pada ketika itu. Jadi kita dah pun melalui fasa yang mana OPR melebihi 3%. Jadi kalau kita berbincang tentang ataupun kerisauan tentang OPR tersebut, saya kira ia agak orang kata tu agak ekstrim jugalah perbincangan tersebut. Kita perlu melihat beberapa dasar yang lain bagaimana kita perlu membantu rakyat kita lah, bukan saja OPR. Dan satu lagi saya nak tekankan juga, kebiasaannya dasar monetary ini sebagai orang kata tu first line of defense bila berlaku suatu kejutan ekonomi. Jadi apabila OPR itu dinaikkan, sebenarnya pihak Bank Negara sedang membina ruang dasar untuk bertindak pada masa akan datang. Pihak Bank Dunia, pihak IMF juga telah mengatakan bahawa terdapatnya risiko kemelesetan ekonomi di negara maju. Jadi sebagai ekonomi yang terbuka, sudah pasti kita perlu bersedialah, terutamanya dari segi instrumen dasar, supaya kita berada dalam keadaan lebih bersedia untuk masa akan datang. Jadi itu juga satu sudut pandang yang perlu kita ambil kira. Dan selepas itu saya berbalik pada perbincangan saya yang awal tadi, sifat OPR itu sendiri, dia sebenarnya dia tidak kekal. Dia akan berubah-ubah mengikut iklim ekonomi yang dialami pada ketika tersebut. Baik, sudah tentu banyak perkara aspek yang kita perlu teliti seperti yang doktor cakap tadi. Walaupun BM negara menjadikan pergerakan OPR ini sebagai first line of defense, sudah tentu kita akan teliti juga apakah dasar ataupun polisi yang boleh kita lakukan. Jadi apakah kesannya kepada sektor hartanah yang paling besar dia punya kesannya? Contohnya kerana inilah perbualan orang ramai, macam ramai tengah cakap sekarang, bayaran bulanan pinjaman mahal, apabila landlord naikkan harga, efek juga kepada para yang menyewa. Jadi namun ada sisi baik juga dengan kadar kenaikan OPR ni, seperti contoh dalam aspek pelaburan. Bagaimana kita nak lihat sisi kebaikan dalam aspek pelaburan ni, doktor? Okey, saya suka dengan apa yang point yang Nina bring up tadi. Sebenarnya apabila berbincang OPR, dan sebenarnya kita perlu melihat dua sisi. Maksud mengambil satu pendekatan yang seimbang. Maksudnya kalau perbincangan OPR ni hanya berat kepada peminjam, jadi saya rasa perbincangan tersebut tidak lengkap. Kerana kalau kita cakap pasal peminjam, memanglah kita akan bercakap tentang kadar bayaran bulanan yang meningkat dan sebagainya. Bagaimana pula mereka yang mahu menyimpan dan pada masa sama mahu mendapat pulangan yang baik dengan risiko yang rendah? Itu juga satu faktor yang perlu kita tekankan juga. Dan yang mana apabila OPR dinaikkan, sudah pasti kadar deposit akan dinaikkan. Jadi bagi mereka yang mahu menyimpan di bank, terutamanya dalam simpanan tetap, kita tahu simpanan tetap ni merupakan orang kata tu suatu instrumen pelaburan yang mempunyai risiko yang rendah. Dan rata-rata pun sekarang pun dah tengok competition ataupun persaingan di dalam sistem perbankan untuk deposit ni agak orang kata tu sihatnya, maksudnya kadarnya tu tinggi juga. Jadi maksudnya terdapatnya satu ruang untuk rakyat, terutamanya bagi mereka yang mempunyai kelebihan wang ataupun mereka yang begitu cermat dalam perbelanjaan mereka dan sehingga mereka mampu untuk menyimpan. Mereka ini juga mendapat satu kebaikan lah ataupun manfaat akibat daripada kenaikan OPR tersebut, kerana mereka akan bakal menikmati kadar pulangan yang lebih tinggi dengan risiko yang dianggap rendah disebabkan deposit ini dikira sebagai satu instrumen pelaburan yang berisiko rendah. Jadi itu satu sudut pandang yang perlu kita amati jugalah, Nina. Jadi doktor berbakikan 1 minit saja. Apa jangkaan doktor untuk suku pertama ini menyaksikan kitaran terakhir kenaikan kadar OPR, the life cycle of OPR increasing? Bagaimana doktor? Okey, saya melihat seperti saya katakan tadi, kalau kita lihat dalam keadaan yang normal, OPR itu akan bergerak dalam sekitar 3% hingga 3.5%. Sekiranya kita bersetuju dengan faktor sejarah tersebut,
kita mungkin melihat satu keadaan yang mana sama ada kalau katalah besok ni naik, mungkin dia akan berakhir ke 3% atau mungkin ada lagi satu lagi mungkin dalam bulan Mac nanti. Jadi kitaran kenaikan OPR ni saya lihat dah mungkin mencapai satu tahap yang hampir tamat lah untuk tahun ni, dan mungkin lepas itu dia akan kekal. Dan melihat pula jangkaan prospek ekonomi pada masa akan datang. Kalau katakanlah berlaku kemuliaan ekonomi global dan sebagainya, berkemungkinan dia akan turun balik mungkin tahun hadapan dan sebagainya. Jadi itu perlu kita orang kata tu cakna tentang perkembangan ekonomi global lah. Jadi saya rasakan dia dah hampir tahap yang peak lah yang saya nampak sekarang ini. Betul itu Doktor. Terima kasih kerana bantu kami faham bagaimanakah peranan BNM dalam menetapkan kadar OPR. Apakah kesan baik dan buruknya, sudah tentu kita mengharapkan yang terbaik kepada perkembangan ekonomi kita pada masa akan datang walaupun kita dijaga untuk mendapati pelbagai cabaran global. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Afzan Nizam Abdul Rashid, Sama-sama. merupakan Ketua Jabatan Ekonomi dan Pendidikan KWSP. Terima kasih Doktor.